Okey, ni topik kita pada hari ini. Sebelum ni cikgu dah bagi buat latihan kan? Dan hari ni cikgu akan ajar dan kita akan bincangkan jawapan. Okey, penukaran perpuluhan kepada perpuluhan juta kepada nombor bulat. Sebelum tu cikgu nak tanya, nombor bulat melibatkan nombor berapa digit? Nombor bulat ada berapa digit? Ada berapa digit kelas? Ada 7 digit. Nombor bulat ada 7 digit. Kalau hingga 1 juta kita ada 7 digit, iaitu bermula dengan rumasa, puluh, ratus, ribu, puluh ribu, ratus ribu dan juta. Dan pada hari ini kita akan lihat bagaimana kita nak tukar nombor perpuluhan juta kepada nombor bulat. Kalau dari nombor perpuluhan juta, kita nak tukarkan kepada nombor bulat, murid-murid kena buat operasi darab. Dari perpuluhan nak tukarkan kepada nombor bulat, murid-murid kena buat operasi darab. Kalau kamu nak tukar nombor bulat kepada perpuluhan juta, kamu kena buat sebaliknya. Jadi sebaliknya adalah operasi bahagi. Okey, macam soalan ini, setiap tahun dianggarkan 0.1 juta ekor penyu dan haiwan marin di seluruh dunia mati kerana termakan beg plastik yang disangka makanan. Okey, yang ni cikgu ambil dari buku teks. Okey, bagaimana kita nak tukarkan 0.1 juta kepada nombor bulat? Kalau perpuluhan juta kita nak tukarkan kepada nombor bulat, kita kena buat operasi apa? Darab ke bahagi? Kita kena buat operasi apa kelas? Kita kena buat operasi darab. Operasi darab. Okey, dan hari ini cikgu akan memperkenalkan dua cara. Cara yang pertama kita akan buat operasi darab. Okey, 0.1 juta. 0.1 juta. Nombor hingga 1 juta, nombor hingga juta melibatkan berapa biji sifar? Ada berapa biji sifar? Ada berapa sifar 1 juta? Ada 6 sifar. Kalau darab menyebabkan sesuatu nilai itu semakin bertambah. Kalau darab, kita akan gerak titik ke arah mana? Kiri ataupun kanan? Kalau darab, kita nak gerak titik ke kiri ke kanan? Kalau bertambah, sebelah ke kanan. Okey, cikgu nak murid-murid ingat, kalau kita buat operasi darab, kita akan gerak titik ke sebelah kanan. Kalau ada 6 sifar, kita akan gerak titik sebanyak 6 kali. Okey, perhatikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali cikgu gerak titik dan cikgu nak murid-murid perhatikan mangkuk kosong. Dekat mangkuk kosong ini, kita akan letak nombor sifar. Maka kamu akan dapat dapat berapa ni? Macam mana kita nak sebut nombor ini? 100,000. 100,000. Okey, cara kedua adalah cara yang mudah. Okey, sambil-sambil tu, sambil cikgu beri penerangan, murid-murid boleh buat catatan. Okey, cara kedua adalah cara mudah. Cara kedua, tipnya cikgu nak kamu ingat 133. Okey, tulis dekat buku. Yang ni, yang cikgu tanda dekat skrin ni. 133, cikgu buat garis-garis kan? 133. Dan seterusnya kita akan lihat bagaimana kita nak guna kaedah ini. Kaedah ini mudah. Nombor yang diberi tadi 0.1 juta.
Apa yang murid-murid perlu buat? Cikgu nak murid-murid tulis semula nombor tersebut tanpa titik perpuluhan. Tulis semula nombor tersebut tanpa titik perpuluhan. Cuba tulis. Okey, cikgu nak murid-murid on camera supaya cikgu dapat lihat wajah kamu. Jangan tutup kamera. On camera. Okey, tulis dekat buku. 133 kan? Garis. 133. Kemudian kita akan masukkan nombor yang diberikan. Cikgu masukkan nombor yang diberikan. Okey, 1. Jangan tulis titik perpuluhan. Jangan tulis titik perpuluhan. Ni cara pantas, kaedah mudah. Bagaimana dengan nombor yang dekat belakang ni? Yang tak ada nombor apa-apa. Kita nak letak apa? Yang dekat lopak-lopak ni. Ada 5 kan yang tak isi apa-apa. Kita akan letak nombor 0. Okey, seterusnya cikgu nak kamu perhatikan. Sekiranya kamu menggunakan kaedah yang pertama iaitu kaedah gerak titik dan cara kedua formulanya 133, adakah kamu dapat jawapan yang sama? Sama ke tak sama? Sama tak? Sama. Sama. Okey, yang lain sama tak? Kalau siapa kata sama, cuba angkat tangan. Okey, good. Kamu akan dapat jawapan yang sama. Okey, cikgu nak tanya kaedah mana yang lagi mudah? Cara yang pertama ataupun cara yang kedua? Kedua. Sama. Okey, terpulang. Siapa nak guna kaedah yang pertama pun boleh, kaedah kedua pun boleh. Sebabnya dua-dua ini akan menunjukkan jawapan yang sama. Okey, seterusnya cikgu berikan contoh nombor 4. Bagaimana kita nak tukar 7.09 juta kepada nombor bulat? Okey, cara yang ditunjukkan pada buku teks adalah kaedah gerak titik. Kalau boleh, cikgu nak murid-murid mahir dua-dua kaedah. Okey, kalau gerak titik disebabkan ada 6 sifar, kita akan gerak titik sebanyak 6 kali. Okey, cikgu nak murid-murid cuba gerak titik. Dapat tak sama? Sama tak jawapan kamu nanti? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ada lopak kosong. Cikgu nak murid-murid letak sifar. Okey, maka kamu akan dapat 7,90,000. Okey, sekarang cikgu nak murid-murid buat cara kedua. Buat cara kedua. 1, 3, 3. Kemudian masukkan nombor tanpa titik perpuluhan. Okey, cuba buat. Masukkan nombor tanpa titik perpuluhan. Nombor yang diberikan tadi, cikgu nak kamu letakkan semula. Tanpa titik perpuluhan. Okey, siapa dah? Cikgu nak tunjukkan buku. Kalau dah tunjukkan buku ataupun kertas, mana yang kamu kira tadi? Okey, cikgu nampak Balkisha. Balkisha dah tunjuk dah. Okey, bagus. Mana yang lain? Tunjukkan. Okey, good Balkisha. Okey, Ainun pun dah tunjukkan dekat cikgu. Mana lagi yang lain? Okey, Bangkis. Okey, good. Mana lagi? Tunjukkan. Cara yang kedua, kita akan masukkan nombor tanpa titik perpuluhan. Okey, titik jangan letak. Dan yang kosong-kosong dekat belakang tu yang tak diisi dengan mana-mana digit nombor, kita letak sifar. Okey, boleh? Boleh tak kelas?
Boleh. Okey, yang ni latihan. Latihan ni dekat modul. Semua dah buat kan? Ada lagi tak yang belum buat? Okey, mungkin yang ni kamu guna cara yang pertama ataupun kamu guna cara yang kedua. Tapi hari ni cikgu dah terangkan terpulang. Kamu nak pilih cara pertama pun boleh, cara yang kedua pun boleh. Yang penting cikgu nak jawapan dapat sama. Tetapi kalau ditanya cara mana yang lebih pantas? Pertama ke kedua? Pertama. Okey, pertama kaedah kita, cara kita gerak titik. Yang kaedah kedua yang kita buat 1-3-3 tu, terpulang. Mana pun boleh. Okey, cikgu, hari ni kita akan bincangkan jawapan. Sebenarnya bukan 5 orang ni. Dekat sini melibatkan 6 orang. Ada sedikit kesilapan. Okey, dan kamu dikehendaki tulis nilai dalam nombor bulat. Okey, hari ni kita akan tengok siapa yang kena. Cikgu akan tentukan giliran. Siapa lagi yang cikgu tak letak nama? Daru, Tam, Nurin, Bankis, Resa Huda, Nurinda, Lukman, Akil, Balkisha, Farin, Jeremy, Syamil, Keswini, Madiha, Kasih, Haikal. Siapa lagi yang cikgu tak letak nama? Tolong bagi tahu Cikgu, saya. Putri Ainun. Saya. Okey, Nazira. Ada lagi tak yang cikgu tak letak nama? Semua dah ke? Saya. Siapa dia? Oh, Syazwani. Okey. Cikgu nak tengok soalan pertama siapa yang kena. Okey, Syamil yang kena. Selalu Syamil kena. Okey. Ramli, simpanannya 0.5 juta. Okey, 0.5 juta, berapakah nilainya dalam nombor bulat? Okey, boleh sebut jawapan ataupun tulis dekat ruangan chat. Kalau cara yang pantas, 1, 3, 3. Okey, mana Syamil? Okey, 500,000. Betul tak kelas? Ya, ini adalah jawapannya, 500,000. Okey, tanda tik. Okey, good. Seterusnya, okey, kita lihat pula soalan kedua. Siapa yang kena? Okey, Balkis. Okey, soalan kedua, Rahim. 1.1 juta. Bagaimana kita nak tulis dalam bentuk nombor bulat? 1.1 juta. Kalau kaedah yang pantas yang ni. 1.100.000. Berapa? 1.100.000. Okey, 1.100.000. Yang ni jawapannya. Tolong tanda dekat kertas masing-masing. Okey. Yang kedua. Okey, seterusnya yang ketiga, kita lihat pula siapa yang kena. Okey, Keswini. Cikgu ingatkan Jeremy tadi, rupanya Keswini. Okey, 0.8 juta. Bagaimana kita nak tulis dalam nombor bulat? Berapakah jawapannya? Boleh sebut ataupun tulis dekat ruangan chat. 480,000. 480,000. Okey, very good. Okey, tanda dekat kertas masing-masing.
Seterusnya yang keempat. Okey, Farel. Pandai ya, dia gila-gila laki dan perempuan. Okey. Gopal, 0.3 juta. Okey. Farel telah pun tulis jawapan dekat ruangan chat. Okey, betul. 730,000. Soalan seterusnya. Madiha. Okey, Madiha. 0.61 juta. Nilainya dalam nombor bulat berapa? Okey, Madiha. Berapa, Madiha? 612,000. 612,000. Okey, good. Tanya. Soalan seterusnya. Nurin, okey. 0.413 juta. Berapakah nilainya dalam nombor bulat? Nurin? Nurin ada tak Nurin? Okey. Tengok betul-betul 913,000 ke? 0.413 juta. Nurin tulis dekat ruangan chat 913,000. Cikgu nak Nurin lihat sekali lagi. 0.413 juta. Nombor 4 ni. Okey, Tarunesan dah tolong perbetulkan. Jawapannya 413,000. Okey, cikgu nak murid-murid tanda dekat modul. Okey, siapa yang belum buat nanti lepas ni cikgu nak kamu siapkan. Okey, ini adalah jawapan. Okey, ini adalah jawapan dan sebenarnya kita ada lagi. Okey, seterusnya kalaulah yang ni cikgu nak hari ni kita dah belajar kan? Siapa yang belum buat ataupun siapa yang tersalah kira, cikgu nak dia buat semula. Siapa yang tersalah kira nanti tolong perbetulkan. Esok cikgu akan bagi jawapan penuh. Okey, sekejapnya masa kita dah habis untuk online. Okey, cikgu ambil sedikit masa lebih kurang dalam 10 minit boleh? Boleh. Sebab lepas ni kita ada online matematik. Okey, cikgu nak terangkan sedikit bagaimana kita nak buat penukaran nombor bulat kepada perpuluhan juta. Kalau tadi kita nak tukarkan perpuluhan juta kepada nombor bulat, kita buat operasi darab. Kalaulah kita nak tukarkan nombor bulat kepada perpuluhan juta, kita akan buat sebaliknya iaitu operasi bahagi. Okey, macam contoh yang diberikan. Bagaimana kita nak tukarkan 950,000 kepada perpuluhan juta? Okey, untuk yang ni, cikgu nak murid-murid ingat kamu kena buat operasi bahagi. Kalau tadi kita darab ataupun kita boleh buat cara yang mudah, tapi untuk yang ni kamu wajib buat operasi bahagi. Kalau bahagi, nilainya semakin bertambah ke berkurangan? Kalau bahagi, menyebabkan sesuatu nilai itu bertambah ke berkurangan? Bertambah. Kalau bahagi, okey. Macam kamu ada 100 biji durian. Kamu ada 100 biji durian, kemudian durian itu
kamu agih-agihkan kepada saudara mara kamu. Jadi durian kamu semakin bertambah ke semakin berkurang? Berkurang. Berkurang. Kalau bahagi akan menyebabkan sesuatu nilai itu berkurang. Kalau berkurang, kiri ataupun kanan? Kiri ataupun kanan? Kiri. Cikgu nak murid-murid ingat. Kalau kurang belah kiri. Kalau bertambah sebelah kanan. Kalau melibatkan juta, juta ada 6 digit, bermaksud kamu kena gerak titik 6 sifar, bermaksud kamu kena gerak titik ke arah kiri sebanyak 6 kali. Okey, kita akan gerak titik sebanyak 6 kali. Kalau gerak titik, cikgu nak murid-murid mulakan dari belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan kamu kena tulis titik perpuluhan. Okey. Nampak tak? Boleh buat catatan dekat buku. Okey, dekat bahagian depan kamu kena letak sifar. Maka jawapannya sama dengan 0.95 juta. Masa dekat latihan, masa cikgu tengok, cikgu dapati murid-murid tak tulis perkataan juta. Kena tulis perkataan juta. Okey, soalan cikgu. Kalaulah cikgu tulis macam ni. 0.95, 1, 2, 3, 4, ada 4 sifar kan? Jadi kamu tulis macam ni. Boleh ke tak boleh? 0.95 0.00000 juta. Boleh ataupun tidak boleh? Siapa kata boleh angkat tangan? Siapa kata boleh angkat tangan? Siapa kata tak boleh angkat tangan? Okey, cikgu tengok 2 orang je yang beri respon. Yang lain mana respon? Boleh, tak jadi kesalahan. Kamu nak berikan jawapan dalam bentuk macam ni pun diterima ataupun kamu beri dalam bentuk macam ni pun diterima. Dua-dua adalah betul, diterima. Tetapi adalah lebih baik sekiranya kamu tulis seperti di atas. Sebabnya sifar dekat bahagian belakang tidak menunjukkan sebarang nilai. Okey, contoh seterusnya. Nyatakan 6.500.000 dalam perpuluhan juta. Okey, ada 2 cara. Cara yang pertama dia tukarkan kepada bentuk pecahan dulu. Kemudian dia gerak titik kemudian. Okey, cara yang kedua kamu buat terus. Cikgu galakkan murid-murid terus guna cara yang kedua. Ingat cara yang kedua. Okey, 6.500.000. Sama seperti tadi, gerak titik sebanyak berapa kali? Berapa kali kita nak gerak titik? 6 kali. Ke arah mana? Kiri. Ke arah kiri. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, kemudian letak titik perpuluhan. Jadi kamu akan dapat 6.5 juta. Okey, kalaulah kamu tulis 6.5, betul ke salah? Kalau kamu tulis 6.5. Kalau kamu tulis yang ni, salah. Kena ada perkataan juta. Okey, ini latihan yang diberikan. Cikgu rasa murid-murid dah buat kan? Dah buat kan yang ni? Dekat modul. Okey, cikgu nak lihat siapa yang kena. Nurinda. Okey, Nurinda. Okey, Nurinda. Nyatakan dalam perpuluhan juta. Siapa yang boleh buat, siapa yang belum buat, bolehlah buat sekarang. Okey, Nurinda. Boleh sebut jawapan ataupun tulis dekat ruangan chat. Yang ni cikgu nak dalam bentuk perpuluhan juta. Jadi kena ada perkataan juta dekat belakang. Berapa Nurinda?
4.2 juta. Okay, very good. Faham tak? Siapa yang kurang faham? Kalau kamu kurang faham ataupun kurang jelas, tolong bagi tahu cikgu. Jangan segan, jangan malu. Okey, seterusnya soalan B. Kita lihat siapa yang kena. Okey, Balkisha. Okey, 3.20.000. Bagaimana kita nak tulis dalam bentuk perpuluhan juta? 3.02 juta. Okey, very good. Betul. Okey, Tania. Seterusnya soalan C. Okey, Lukman. Okey, 1.216.000. Bagaimana kita nak tulis dalam bentuk perpuluhan? Okey, Lukman boleh sebut ataupun tulis dekat ruangan chat. Lukman ada tak, Lukman? Okey, cikgu pun tak nampak Lukman. Mungkin ada gangguan internet kot. Okey, tak apa. Siapa nak membantu? Siapa nak membantu? Okey, cepatnya. Okey. Okey, Kasmini pun nak membantu. Okey, silakan. Berapa jawapan Kasmini? Okey, cikgu tengok. Madiha dah komen, Taru pun dah komen, Jeremy pun dah komen. Okey, good. Okey, terima kasih kepada yang membantu kawan. Jadi 1.216 juta. Kalau kita nak tukarkan kepada bentuk perpuluhan dan sebaliknya adalah lebih mudah. Tapi yang ni yang cikgu tengok ada masalah kan? Ada sedikit masalah kan bila kamu nak tukarkan kepada pecahan juta. Okey, yang ni disebabkan masa kita dah tamat, cikgu akan sambung besok. Tapi sebelum tu cikgu nak bincangkan carta ini. Kalau kita nak tukarkan kepada pecahan juta, apa yang cikgu nak murid-murid faham, kamu kena faham konsep pecahan. Okey, macam carta ini, cikgu ada 10, 100, 1000 dan 1 juta. Kemudian kita ada 1/2, 1/4, 1/5, 1/8 dan 1/10. Okey, cikgu nak kamu lihat dekat sini. 10. Kamu ada RM10, kamu bahagikan dengan 2 orang. Per 2 bermaksud bahagi 2 orang. Okey, 10 bahagi 2 dapat berapa? Okey, silakan Balkis. Okey, Ainun dah jawab 5. Bagaimana pula kalau 100? 100 kita bahagi 2 dapat berapa? 50. Okey, bagus Nazira. Siapa nak jawab boleh buka mikrofon. 1000 bahagi 2 dapat berapa? 500. Okey, Kaswini jawab 500. Jeremy pun jawab. Okey, boleh juga komen dekat ruangan chat. Cikgu nampak. Okey, Tania. Seterusnya, nombor yang lebih besar iaitu 1 juta. Kalau 1 juta kita bahagi dengan 2 dapat berapa? 5,000. Bukan. Okey, cikgu nak kamu lihat dekat sini. 1 juta dekat sini kan sebenarnya dekat depan dia macam 1000 kan? Kalau 1000 kamu bahagi 2, kamu dapat berapa kelas? 1000 bahagi 2. 500,000. Kalau 1 juta bahagi 2 dapat 500,000. Okey. Kalaulah nombor itu terlalu besar, cikgu nak kamu lihat dekat sini.
Ni macam 1000 kan, dekat depan dia. 1000 bahagi 2, kamu akan dapat 500. Kemudian ada berapa sifar dekat belakang? Ada berapa sifar dekat sini? 3. Jadi kita letak 3 sifar. Bila letak 3 sifar, kamu akan dapat 500,000. Okey, cikgu nak kamu cuba lagi yang ni. 1/4. Kalau 1/4 bermaksud kamu kongsi 4 orang. Okey, RM10 kongsi 4 orang. Dapat berapa? Jeremy dah jawab dah, bagus. Bagaimana dengan yang lain? Kamu ada RM10, mak suruh kongsi 4 orang. Seorang dapat RM2.50. Tapi yang ni cikgu bagi nombor. 10 bahagi 4 kamu akan dapat 2.5. Okey, 100 bahagi 4 dapat berapa? 25. Okey, 100 bahagi 4 dapat 25. Kalau 1000 bahagi 4 dapat berapa? 250. Okey, good ha. Cikgu tengok ada yang komen dekat ruangan chat. Bagaimana pula kalau 1 juta kita bahagi 4? Okey, good. Dia 250,000. Sama seperti tadi, kita ambil 250, kemudian kita tambah 3 sifar dekat belakang. Okey, ada lagi yang 3 ni. 3 ni, inilah tugasan kamu. Cikgu nak kamu lengkapkan jadual. Per 5 bermaksud bahagi 5. Per 8 bermaksud bahagi 8. Per 10 bermaksud bahagi 10. Okey, kelas matematik sampai 8.40 pagi tapi online sampai 8.10 pagi. Ada lagi masa lebih kurang 17 minit. Cikgu nak kamu lengkapkan carta ini. Boleh tak? Okey, dan esok kita ada kelas online. Untuk kelas online esok, cikgu akan ajar tentang pecahan juta dan juga penyelesaian masalah. Okey, faham tak pembelajaran kita pada hari ini? Faham. Okey, jadi inilah tugasan kamu. Sekejap lagi cikgu akan masukkan dalam grup. Okey, masa telah pun tamat. Jadi cikgu nak semua tunjuk muka sekarang. Ada yang tutup mikrofon dah.